munyatul musalli pun boleh. Cita-cita ataupun keazaman orang yang semayang. Tu maksud Melayu dia lah. Apa makna minyatul musalli? Iaitu cita-cita ataupun keazaman orang yang semayang. Baik. Nak bagi contoh kat tuan-tuan. Dia belajar minyatul musalli, habis minyatul musalli. Bila habis minyatul musalli, satu surau ni nak cerita kat tuan-tuan, bukan di Kelantan, saya duduk di belah Penang. Ada satu surau di belah Penang, tuan-tuan sekalian. Habis minyatul musalli, dia ulang balik minyatul musalli ni. Oh, ni salah. Yang ni salah. Sebab apa salah, tuan-tuan? Sebab apa salah? Sebab apa salah? Tuan-tuan, kita belajar dalam dunia ni, tuan-tuan start belajar kat mana? Tuan-tuan tak mengaji ke? Tuan-tuan masuk sekolah mula-mula, tuan-tuan masuk sekolah apa? Tadika kan? Tak kira lah istilah apa, tadika ke tabika ke pasti ke apa benda, macam-macam lah. Kindergarten lah, macam-macam istilah, tak apalah, nursery lah, macam-macam. Mula-mula masuk kita kata preschool kan, preschool maknanya sekolah yang belum sekolah betul-betul lagi, belum sekolah betul-betul. Habis yang tadika, yang preschool ni, apa dia kita panggil? Sekolah rendah, betul tak? Yang preschool ni start umur 3 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun, sampai 6 tahun. Bila 7 tahun sampai 12 tahun sekolah rendah. Habis sekolah rendah, sekolah menengah. Habis sekolah menengah, matrik. Habis matrik, universiti, ijazah pertama. Habis ijazah pertama, ijazah kedua, masters. Habis ijazah masters, PhD. Habis PhD dia ada postdoctoral dan sebagainya, dia ada banyak. Itu cara mengaji. Tapi kita, tuan-tuan sekalian, bukan kita di sinilah, di tempat yang saya cerita tadi, tuan-tuan sekalian, habis satu kitab, dia ulang balik kitab tu. Habis matan arba'in Imam Nawawi hadis 40, dia ulang balik hadis 40 Imam Nawawi. Saya kata apa benda ni, masyarakat macam ni? Kitab yang dikarang oleh para ulama punya banyak, tuan-tuan sekalian. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ada Al-Um. Surau tu dah habis dah. Tulisan Syekh Daud Al-Fatani, pergilah cari tulisan ulama lain pula yang cerita bab semayang. Pergi naik satu tingkat lagi lebih tinggi. Habis satu tingkat, pergi naik tingkat lebih tinggi. Itu cara kita mengaji. Jumpa dengan ustaz, jumpa dengan Tok Imam. Okey, kita bincang. Kitab ni Minyatul Musalli. Ada tak kitab bab semayang hak lebih tinggi sikit daripada Minyatul Musalli? Okey, Tok Imam kata ada satu kitab yang dia belajar dekat Azhar. Ni kitab dia lebih tinggi daripada Minyatul Musalli. Kita dah habis Minyatul Musalli, kita naik satu tingkat yang lebih tinggi. Itu cara mengaji. Habis satu tahap, dah habis mazhab Syafi'i, kita pergi pula kepada perbandingan mazhab. Itu cara dia mengaji. Barulah ilmu kita ni bertambah dan bertambah. Betul tak, tuan-tuan? Nak bagi contoh, tuan-tuan, kenapa kita perlu ilmu kita ni luas? Kenapa? Tuan-tuan tengok, kita bayar zakat, kita pakai apa? Mazhab apa? Kita tak pakai mazhab Syafi'i. Sebab apa? Sebab kalau kita pakai mazhab Syafi'i, kita jadi susah, kena bayar dengan beras. Kita pakai duit cash. Maka Malaysia, negara kita, dia keluar daripada mazhab Syafi'i sebab benda-benda macam ni. Ini contoh, tuan-tuan sekalian, bahawa ada ketikanya keperluan-keperluan tertentu. Sama juga bila kita pergi Mekah, tuan-tuan sekalian, bila kita pergi Mekah, masalah bersentuh laki perempuan, maka tabung ngaji bincang macam mana nak buat. Maka dia tengok dalam mazhab Syafi'i, walaupun qaul rajih, pendapat yang rajih kata batal, tapi dalam mazhab Syafi'i dia ada qaul marjuh. Qaul marjuh maknanya qaul yang lemah, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, tapi rajih di luar mazhab Syafi'i, iaitu kalau kena kulit laki perempuan tanpa ada syahwah, itu tidak membatalkan air semayang. Atas sebab apa? Sebab darurat, kesusahan dan sebagainya. Itu contoh kenapa kita kena ada kelebihan ilmu. Ilmu tu kena bagi lebih sikit. Betul tak, tuan-tuan? Ni masalah dia. Kalau tuan-tuan pergi keluar negara, ataupun anak-anak tuan-tuan pergi keluar negara, tuan-tuan nak kena ada ilmu yang lebih banyak lagi. Sebab apa? Sebab di luar negara suasana dia jauh berbeza daripada kita. Jauh berbeza. Tapi kadang-kadang bila kita apply ilmu dengan cara tak betul, jadi masalah pula.
Contoh, saya bagi contoh dekat tuan-tuan. Sejam dah tak Imam. Kena berhenti dah. Baik, tuan-tuan sekalian. Saya bagi contoh. Apply ilmu bila tak kena. Bila tuan-tuan duduk di luar negara, tuan-tuan terpaksa cari pendapat yang agak terbuka, sebab kat sana orang Islam minoriti. Orang Islam ni sikit. Menyebabkan kita tak bebas nak beramal dengan amalan kita. Contohnya apa dia? Bab anjing. Ni kan sekarang orang duduk sibuk nak peluk anjing ni. Oh, masalah tuan-tuan kan. Quran ada, patut buat kempen pegang Quran ni, kempen pegang anjing pula. Tak apalah tu kita letak kat tepi. Tapi nak bagi contoh. Satu orang dia tanya kepada majlis fatwa Eropah yang dipengerusikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Di bawah Syekh Yusuf Al-Qaradawi ada 30 lebih ahli para alim ulama daripada negara Arab, daripada benua Amerika dan sebagainya, campur semua, 30 lebih orang. Dia kata dia ada masalah dengan anjing. Sebab apa? Dia kata sebab jiran-jiran dia yang orang putih ni, bukan Islam ni, semuanya ada anjing. Dia kata dia susah dengan anjing ni. Jadi dia kata macam mana? Ada tak pendapat-pendapat mazhab yang lain yang agak menyenangkan dia? Maka Majlis Fatwa Eropah, tuan-tuan sekalian, dia mengambil kira masyarakat bukan Islam yang ramai tu, yang dominan. Kita ni minoriti, kita lemah. Jadi kita susah nak bermuamalat dengan orang bukan Islam yang majoriti. Menyebabkan Majlis Fatwa Eropah kata boleh pakai mazhab Maliki. Kat mana ni? Dekat England. Sebab apa? Sebab keliling kita semua tu orang putih. Jadi kalau bila kita nampak benci dengan anjing apa semua ni, timbul banyak masalah lah. Dahlah dianggap kita pendatang, dianggap kita menghabiskan duit dia, macam-macam. Siapa yang ada anak belajar luar negara di Amerika dan sebagainya, dia tahu situasi macam ni. Itu satu contoh. Tapi tuan-tuan boleh tak ambil benda yang sama, fatwa ni, tuan-tuan bawa datang Malaysia? Boleh tak? Yang ni tuan-tuan nak kena tahu. Saya nak bagi contoh dekat tuan-tuan. Para sahabat, Ibnu Umar dan sebagainya, tuan-tuan, apabila orang-orang Islam pergi berjumpa dengan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, kat mana? Dekat Madinah. Masa tu mereka duduk di Madinah. Sampai di Madinah jumpa dengan dua orang sahabat Nabi ni, minta fatwa daripada dua orang sahabat Nabi ni. Dia kata, kamu datang dari mana? Kamu datang dari mana? Orang yang nak tanya soalan nak minta fatwa ni, dia kata kami datang dari Mekah. Kami datang dari Mekah. Ibnu Umar kata apa? Kamu balik ke Mekah, kamu cari dekat Mekah, ada tak satu orang nama dia Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Siapa yang belajar manasikul hajj, belajar bab haji, dia akan jumpa dua nama ulama tabi'in, dua ulama besar zaman tabi'in. Siapa dia? Satu Atha bin Abi Rabah, dan satu lagi nama dia Tawus, ulama tabi'in dari Yaman. Tawus di Yaman, Atha bin Abi Rabah di Mekah. Dia kata, kamu kenal tak satu orang nama dia Atha bin Abi Rabah? Maka orang dari Mekah ni kata, ya, kami ada satu orang ulama di Mekah nama dia Atha bin Abi Rabah. Ibnu Umar kata, kamu balik ke Mekah, kamu minta fatwa dengan dia. Minta fatwa dengan dia. Maknanya apa, tuan-tuan? Orang nak keluarkan fatwa ni, dia kena tahu keadaan setempat, supaya fatwa yang dia keluarkan adalah fatwa yang tepat. Itu concern para sahabat Nabi apabila ada orang minta beberapa pendapat dengan dia. Sebab tu saya, tuan-tuan sekalian, benda ni kita boleh berbeza pendapat, kan? Kita berbeza pendapat. Tuan-tuan mungkin ada pendapat, tuan-tuan saya ada pendapat saya, tapi saya nak share dengan tuan-tuan, kita pakat timbang belaka. Bagi saya, kalau tuan-tuan tanya saya, kita tengok hadis-hadis Nabi ni dah jadi petunjuk jelas kepada kita. Satu, hadis Jibril alaihissalam. Jibril patut jumpa Nabi. Nabi tunggu-tunggu, Jibril tak datang. Pasal apa, tuan-tuan tahu kan cerita ni, kan? Dalam hadis Bukhari ada. Pasal apa Jibril tak datang? Sebab ada anak anjing di bawah katil yang Nabi tak sedar, Aisyah pun tak sedar. Lepas tu baru nampak ada anak anjing.
Halau anak anjing tu keluar, baru Jibril tu datang, tanya Jibril, pasal apa engkau tak datang? Jibril bagi tahu, sebab dia tengok ada anak anjing, maka dia tak masuk. Itu satu. Yang kedua, hadis Muslim, hadis Imam Muslim, yang mana malaikat rahmat tidak akan bersama-sama dengan orang-orang yang mana di kalangan mereka tu ada anjing. Tuan-tuan jangan salah faham. Boleh pelihara anjing kalau ada keperluan, kalau ada hajat, itu tak jadi masalah. Semua para ulama sepakat yang tu, tak jadi masalah. Ashabul Kahfi dan sebagainya, tak jadi masalah. Orang buta perlu anjing yang guide dia tu, tak jadi masalah. Yang kita cerita ni hak tidak ada keperluan. Kalau tuan-tuan dah faham hadis Imam Muslim, malaikat rahmat tidak bersama dengan orang yang dalam tu ada anjing. Hadis Jibril alaihissalam, Jibril tak pergi ke rumah Nabi sebab ada anak anjing bawah katil tu. Dan syarah-syarah hadis yang para muhaddis untuk syarah, dia kata maksud dalam rumah tu ada anjing, fi bait, dalam rumah tu bukan sahaja rumah, tapi fi makanin, pada tempat yang ada anjing. Bukan rumah saja, tapi mana-mana tempat yang ada anjing, malaikat rahmat tak pergi tempat tu. Maknanya apa? Adakah makna kita nak boleh pergi peluk anjing? Saya tak setuju, tapi saya berlapang dada. Kalau tuan-tuan tak setuju dengan pendapat saya, tak jadi masalah. Kita terbuka tuan-tuan sekalian kan. Tapi saya nak kongsi pendapat saya. Kalau malaikat tak pergi dekat dengan tempat yang ada anjing, kenapa kita nak pergi peluk tanpa sebab? Kenapa kita nak pergi pegang tanpa sebab? Kalau anjing tu kesusahan, dia lemas, yes, kita pergi tolong, mudah-mudahan syurga untuk kita. Anjing tu kehausan, kita ambil kisah pelacur tu, ambil kasut, cedok air, bagi anjing tu minum, mudah-mudahan ada pahala. Tapi saja-saja pergi peluk, yang ni masalah. Sebab tu kita kata kena mengaji dengan cara betul, bukan mengaji dengan cara ikut emosi. Masalah kita banyak ikut emosi, tuan-tuan. Tapi saya terbuka, tuan-tuan. Saya tidak kata pendapat saya betul semata-mata dan pendapat orang lain salah. Sebab kalau tuan-tuan tengok tradisi para ulama pun Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dia mengaji dengan Imam Malik, kan? Dia hafal Muwatta Imam Malik. Tapi dia tak setuju dengan tok guru dia, dia ada mazhab dia sendiri. Tidak bermakna dia menghina Imam Malik, tak. Tapi Islam mengajar kita apa ni kita kata freedom of expression, kebebasan bersuara, bagi pendapat. Kita tak setuju dengan pendapat ni, kita ada pendapat kita. Itu yang dikatakan apa ni yang dikatakan sebagai ilmu yang bermanfaat. Kita yakin dengan ilmu kita, pada masa yang sama kita menghormati perbezaan pendapat dan jangan duk gaduh dengan benda-benda macam ni. Jangan bergaduh, tapi masing-masing ada hak untuk bagi pendapat. Jadi sidang hadirin mukminin, saya minta maaf dah 8.48 dah. Akhir sekali tuan-tuan sekalian, rezeki ni ada rezeki yang banyak, ada rezeki yang luas, dan kita perlu ada semangat untuk mencari rezeki. Kita jangan putus asa, tuan-tuan sekalian. Semudah-mudahan seperti hadis Imam Muslim, tuan-tuan sekalian, bersemangatlah dalam hal yang bermanfaat bagi kamu, minta tolonglah pada Allah, dan janganlah kamu malas apabila kamu tertimpa sesuatu. Janganlah kamu mengatakan seandainya lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan kata lagu tu. Jangan kata. Nabi kata fala taqul, jangan kamu kata lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Kalau aku buat macam ni, kalau aku buat macam ni, takkan jadi gini, takkan jadi gini. Jangan kata macam tu, tetapi katakanlah qaddarullahu wa ma syaa fa'ala. Dia kata, tapi kita kena ingat bahawa Allah Ta'ala inilah yang berkuasa, yang menentukan segalanya. Itu adalah pilihan kita, berusaha dan kita serah, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada orang kata rezeki secupak takkan jadi segantang. Nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak rezeki tuan-tuan secupak? Tak tahu? Tahu tak tuan-tuan rezeki tuan-tuan hari itu segantang? Tak tahu. Jadi bila tak tahu, kita usaha sungguh-sungguh. Ana inda zanni abdi bi, dalam hadis kudusi, aku bersama-sama dengan sangkaan hambaku kepada aku. Yakinlah kepada Allah, berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Allah tu maha adil, Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Tidak ada sebab Allah Ta'ala untuk menzalimi kita. Mudah-mudahan dengan keyakinan kita yang mantap
kepada Allah Ta'ala dengan akidah yang benar, maka kita akan menjadi hamba Allah Ta'ala yang bukan sahaja mendapat syurga Firdaus di hari akhirat kelak, tetapi dunia ini juga akan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullahu khairan jaza, kepada Tuan Imam, kepada ahli jawatan kuasa yang memberi ruang kepada saya pada malam ini, dan kesanggupan tuan-tuan untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.